Salam sejahtera dan salam hormat murid-murid. Apa khabar? Bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 SCKT Unit 15 Perarakan Cingai dan Pantun Makanan Waris. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran hari ini ialah 3.3.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.1 melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan maksud. Objektif hari ini pula, pada akhir pembelajaran ini, murid dapat memahami, mengedit dan memurnikan ejaan serta bacaan di dalam petikan. Melafazkan pantun dengan mengenal pasti pembayang serta maksud dengan menjelaskan maksud pantun 4 kerat. Okey murid-murid. Baiklah murid-murid. Jom kita masuk muka surat 93. Edit dan murnikan perarakan Cingai. Sabtu 18 Ogos 20. Di sini dua kotak ni kita boleh editkan dengan tahun ya, 21. 9 pagi. Suasana di padang kota lama Pulau Pinang. Pada malam itu sungguh meriah. Ribuan pengunjung yang datang dari jauh dan dekat begitu gembira menyaksikan perarakan Cingai. Saya dan keluarga tidak terkecuali. Kami kagum akan kehebatan persembahan pasukan Cingai. Mereka melakukan aksi akrobatik yang hebat. Wah, seronoknya. Okey, di bawah pula. 4.30 petang. Kami bertolak pulang. Pengalaman menyaksikan perarakan Cingai tidak mungkin dapat kami lupakan. Kami kagum akan kehebatan para peserta yang mengambil bahagian. Aksi akrobatik mereka hebat, tetapi ada kalanya mendebarkan. Tiang bendera yang bersaiz besar mampu ditimang di atas dahi bahu dan dagu. Wah, hebat sungguh mereka. Okey, baiklah murid-murid. Perasan tak murid-murid? Ada sesuatu yang tidak kena pada perengan kedua ini. Apakah dia? Ya, memang ada kesalahan ejaan dan tidak ada tanda baca yang betul. Jadi, apa patut kita kena buat? Ya, kita kena mengedit dan memurnikan petikan ini. Jom murid-murid. Cuba lihat ya. 4.30 petang. Kami bertolak pulang. Ada tak apa-apa kesalahan? Tak ada ya. Pengalaman menyaksikan perarakan Cingai tidak mungkin dapat kami lupakan. Okey, apakah kesalahan dia? Ya, pengalaman. Kesalahan dia adalah huruf P. Huruf P mestilah dengan huruf besar. Okey, bagi pengetahuan murid-murid, kita dah biasakan selepas titik, kita kena mulakan dengan huruf besar. Jadi jawapannya ialah huruf besar P, pengalaman. Okey, ada tak apa-apa kesalahan lagi? Ya, perarakan huruf dia P ya. Sama ya. P huruf besar. Cingai. C huruf besar. Okey. Tidak mungkin dapat kami lupakan. Okey, di sini adalah titik sebab di sini akhir ayat kan. Jadi kita kena letakkan tanda baca titik ataupun nokta. Okey. Kami kagum akan kehebatan para peserta yang mengambil bahagian. Okey, apakah kesalahan dia? Ya, kami kagum. Jadi, kesalahan dia ialah kami K. Kagum O. Ya. Okey. Inilah dia ya. K huruf besar dan
U ya, bukan O ya. Okey, jadi ada tak lagi kesalahan dia? Kita ada ya. Okey, jom kita masuk ayat ke seterusnya. Aksi akrobatik mereka hebat, tetapi ada kalanya mendebarkan. Artinya mendebarkan artinya apa? Menakutkan ya. Takut apa akan jadi ya? Okey. Mari kita cari kesalahan dia. Ya, akrobatik. Huruf C ya. Jadi jawapannya ialah K. Akrobatik. Okey. Kemudian ada kalanya perkataan ini memang dia rapat, tidak jauh Okey. Sekarang jom kita masuk ayat seterusnya. Tiang bendera yang bersaiz besar mampu ditimang di atas dahi, bahu dan dagu. Okey. Wah, hebat sungguh mereka. Okey. Apakah kesalahannya? Ya. Tanda koma di antara dahi dan bahu. Dahi lain, bahu lain. Dahi na netti, bahu na தோள்பட்டை, டாகுனா தாடை. ஆமாவா இல்லையா? அப்ப டாஹி பாஹுக்கும் நடுவுல வந்து கண்டிப்பா ஒரு கால் புள்ளி இருக்கணும். சரியா? Okey. Wah, hebat sungguh mereka. Okey, yang ini adalah ayat seru. Minggu lepas kita ada belajar ayat seru kan? Ya, masih ingat? Ya, apakah kesalahan dia? Ya. Wah. Di situ mesti ada tanda koma. Kemudian akhir ayat itu mesti ada tanda seru. Okey. Faham tak murid-murid? Okey, ini dia pembetulan yang kita telah murnikan ya. Pengalaman P, perarakan, okey, cingai, kami, kagum, akrobatik, ada kalanya wah hebat mereka. Okey. Jadi murid-murid faham tak macam mana nak mengedit dan memurnikan petikan dengan menggunakan ejaan yang betul dan tanda baca yang betul Baiklah murid-murid, murid-murid dah faham cara mengedit dan memurnikan kesalahan ejaan dan tanda baca kan? Mari kita buat latihan dia ya. Okey, yang ini adalah latihan muka surat 14 dalam buku jilid 2. Aktiviti 3, edit text. Okey, di sini kita kena edit dan murnikan kesalahan ejaan dan tanda baca. Okey. Jom kita buat latihan ya. Pada musim cuti persekolahan yang lalu, Rubini telah berkunjung ke rumah bapa saudaranya Encik Vishen. Rumah Encik Vishen di Teluk Intan, Perak. Encik Vishen peminat muzik tradisional India. Beliau pandai memainkan alat muzik tradisional seperti sarangi. Sarangi ialah alat muzik yang bertali. Alat ini perlu digesek untuk menghasilkan bunyi. Rubini terpegun apabila mendengar bunyi serangi. Wah, merdunya kata Rubini ya. Okey, jom kita cari kesalahan yang ada di sini ya. Okey, apakah kesalahan dia? Pada musim cuti persekolahan yang lalu, Rubini telah berkunjung ke rumah bapa saudaranya Encik Vishen ya. Okey, என்ன பிழைகள் இருக்காங்க? Berkunjung. வேற என்ன பிழைகள் பார்ப்போம். Rumah Encik Vishen di Teluk Intan, Perak. அங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா Teluk Intan ஒரு இடத்துடைய பெயர்.
mamalia. Okey, apa அந்த இடத்தோட பெயர் சொல்லும்போது yang tu mesti kata nama khas. Jadi kata nama khas tu mesti dengan huruf besar kan? Okey. Encik Vishen peminat muzik tradisional India. Okey. Indian சொல்லும்போது nama bangsa ataupun nama satu kaum kan? Jadi yang itu mestilah huruf besar dan mesti ada titik selepas itu dan beliau adalah ayat yang baru jadi B kena huruf besar. Okay. Pandai memainkan alat muzik. Ya, music. Ya, yang tu memang salah ya. Seperti sarangi. Sarangi ialah alat muzik yang bertali. Alat ini perlu digesek untuk menghasilkan bunyi. Ada tak apa-apa kesalahan di sini? Tak ada ya. Rubini terpegun apabila mendengar bunyi sarangi. Wah, merdunya kata Rubini. Ada tak kesalahan? Ya, terpegun. Okay. Ada tak kesalahannya lagi? Tak ada ya. Jom kita cari kesalahan setiap perkataan yang telah kita garis. Okey. Berkunjung. Apakah kesalahan dia? Ya. O. O itu akan jadi U. Okey. Teluk Intan. Okey. Murid-murid buat sendiri ya. Teluk Intan. Cikgu dah carikan. Tolong carikan kesalahan. Murid-murid cuba edit dan murnikan perkataan tu ya. Okey, cikgu tolong ya. Teluk Intan adalah kata nama khas. அப்ப அங்க முதல் எழுத்து அந்த ரெண்டு சொல்லோட முதல் எழுத்து என்னவா இருக்கும்? ய mesti huruf besar. பிறகு இந்தியா. அப்ப huruf besar I இந்தியாவா இருக்கும். அப்ப நடுவுல புள்ளி இருக்கும். அந்த வாக்கியம் முடியுது. அப்ப beliau புது வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் போது B huruf besarல ஆரம்பிப்போம். சரிங்களா? பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா alat music அதாவது music S இல்லது. அப்ப என்ன எழுத்து இருக்கும்? ஆமா, Z. ஓகே, அடுத்தது terpegun. Terpegun இல்ல terpegun. O U ஆ மாறும். ஓகே, murid-murid, sekarang cikgu cuba tunjukkan bagaimana cara mengedit balik teks ini selepas ejaan-ejaan itu telah dimurnikan ya. Okey. Murid-murid dah tahu kan? Okey. Cuba lihat. Pada musim cuti persekolahan yang lalu, Rubini telah berkunjung ke rumah bapa saudaranya, Encik Vishen. Okey. இது வரைக்கும் தான் ஆசிரியர் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கேன். அதுக்கு பிறகு நீங்க தொடர்ந்து முழுமையான அந்த வாக்கியங்களை பிழை திருத்தத்தோட நீங்க செய்யணும். இப்ப அங்க ஆசிரியர் பச்சை நிறத்துல கோடிட்டு எந்த சொற்கள் பிழைன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா? பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு நிறத்துல வட்டம் போட்டிருக்கேன். Ada bulatan merah kan? Yang itu kamu kena tukarkan jadi huruf yang sepatutnya. சரியான எழுத்துக்களா மாத்தணும். இப்ப அங்க தீ ஆசிரியர் teluk intan தீ huruf மட்டம் போட்டிருக்கேன்னா நீங்க என்ன செய்யணும்? தீ huruf besar போடணும். I huruf besar போடணும். அப்ப teluk intan T-யும் I-யும் huruf besarல இருக்கும். அப்ப அங்க India I huruf besarல இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் நீங்க மாற்றி தான் நீங்க எழுதணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா cuba tengok di sini berkunjung. cikgu dah tukar kan? நீங்க பிழை இருந்துச்சு O U. அப்ப டீச்சர் இந்த மாதிரி மாத்திட்டேன். சரிங்களா? நீங்க என்ன செய்யலாம்? இந்த மாதிரி எழுதிட்டு எந்தெல்லாம் பிழையா இருந்து நம்ம கோடு கிழித்துமோ அந்த சொற்களை அங்க நீங்க கோடு கிழிச்சிடலாம். சரிங்களா? Baiklah murid-murid. Sekarang mari kita masuk muka surat 94. Yang ini adalah pantun makanan warisan. Okey. Sebelum ini pun murid-murid telah belajar pantun 4 kerat kan? Okey, di sini pun pantun 4 kerat. Cuba baca ya. Kelapa bali di tepi semak. Pokok pulasan di tepi cerun. Enak sekali nasi lemak. Makanan warisan turun-temurun. Okey, cuba tengok ya. Barisan pertama dan kedua ini adalah pembayang.
Enak sekali nasi lemak, makanan warisan turun-temurun. Jadi barisan ketiga dan keempat adalah maksud. அங்கதான் வந்து பொருள் இருக்கும். முதல் 2 வரிகள் வந்து பொருள் இல்லை இல்லைங்களா? மூன்றாவது வரியும் நான்காவது வரியில தான் உண்மையான பொருள், அதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அங்கதான் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? So, இங்க வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க? Nasi lemak sangat sedap. Makanan ini warisan daripada generasi terdahulu. அப்ப அங்க விளக்கி சரியான வாக்கியத்தை கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? சரி, அடுத்தது பார்ப்போம். Burung merpati ke sana kemari, hinggap sejenak di pohon ara, makan chapati kuahnya kari, rasanya enak menawan selera. ஓகே, அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3வது வரியும் 4வது வரியும் அதுதான் maksud. Makan chapati kuahnya kari, rasanya enak menawan selera. அப்படின்னா என்ன? அது சப்பாத்தியும் கறியும் வைத்து சாப்பிடும் போது மிகவும் சுவையாக இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. சரி, அது எப்படி வாக்கியமாக நம்ம அமைக்கலாம்? Yes, இங்க பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி dan kuah kari sangat sedap dimakan bersama. ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சுவையா இருக்கும்னு சொல்ல வரோம். சரிங்களா? இது வந்து ஆசிரியருடைய ஒரு விளக்கம். நீங்க வந்து இதை நீங்க வந்து மாற்றி உங்க நடைக்கு கூட நீங்க மாற்றி எழுதிக் கொள்ளலாம். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது. Dari Jeti berlayar ke Riau, singgah di Rokan membeli suasana. Silalah nikmati cak kuitiau. Enak dimakan pelbagai bangsa. Cak kuitiauனா என்னன்னு தெரியுது தானே? குயித்தியாவ் goreng தெரியும் தானே? ஓகே, அதாவது பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸானது இல்லையா டைப்பிங்லலாம்? ஓகே, சரி, இந்த சா கொய்த்தியாவை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்றாங்கனாக்கா பல்பகாய் பங்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது பல இன மக்கள் வந்து இந்த சா கொய்த்தியாவை மிக சுவைத்து சாப்பிடுறாங்கன்னு. ஓகே, இதை எப்படி எழுதலாம்? Semua masyarakat suka makan cak kuitiau yang sedap அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஓகே, புரிந்ததா மாணவர்களே? Baiklah murid-murid. Tadi murid-murid dah faham kan bagaimana nak melengkapkan maksud, maksud baris ketiga dan keempat setiap rangkap pantun. Okey, lafazkan pantun. Di sini mereka dah bagi satu maksud. Buah nangka belimbing besi dari Kuala bawa ke Pekan. Buah Melaka makanan tradisi berinti gula enak dimakan. இந்த buah melakaன்றது ஒரு விதமான குவே. அது வந்து பூலோர் மாவு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாவுல செய்தது. தெப்பும் பூலோர். அந்த மாவுல செய்து உள்ளுக்கு வந்து இஞ்சி வந்துட்டு நம்ம வந்து மிளக வைப்போம். சரிங்களா? ஓகே, இதை வந்து தண்ணியில கொதிக்க வைத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேல தேங்காய் பூளை போட்டு எடுத்து வைத்து சாப்பிடலாம். ஓகேவா? ஓகே, அப்ப அங்க இருந்து buah Melaka makanan tradisi berinti gula enak dimakan. அதை எப்படி விளக்கியிருக்காங்க? Buah Melaka ialah sejenis kuih tradisional Melayu. Kuih ini berinti gula Melaka dan rasanya sedap. இப்படிதான் நீங்க எழுதணும். சரிங்களா? ஆசிரியர் ஒன்று உதவி செய்றேன். Ikan kerisi buah nona dibeli taulan di Pekan sehari. Makanan tradisi kaum Cina. Kuih bulan nama diberi. அப்ப எதுல maksud இருக்கு? ஆமா, makanan tradisi kaum Cina. Kuih bulan nama diberi. அங்க என்ன விளக்கி இருக்காங்க? Kuih bulan வந்து சீனர்களுடைய பாரம்பரிய உணவுன்னு சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? இதை எப்படி நம்ம maksud எப்படி எழுதலாம்? சரிங்க, நீங்க பாத்தீங்கன்னா kuih bulan adalah makanan tradisional bangsa Cina ataupun orang Cina அப்படின்னு தான் நீங்க எழுதுவீங்க. அப்ப இந்த இடத்துல இந்த கோடிட்ட இடத்துல வந்து இந்த விடையை தான் நீங்க எழுதுவீங்க. சரியா? ஒன்று ஆசிரியர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். இரண்டாவது, dari Jeli ke Kuala Lipis bawa pulasan dan madu lebah. Enak sekali kuih kelupis. Makanan warisan negeri Sabah. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு விதமான குவே கலுபிஸ். அது யாரோட சாப்பாடுனா நெகிரி சபால உள்ள சாப்பாடு. மக்கானான் வாரிசான்னாக்கா அதுவும் ட்ரெடிஷனல் சாப்பாடு தான். அதையும் நீங்க எப்படி எழுதலாம்? அதே மாதிரி தான் நீங்க எழுத போறீங்க. மேல ஆசிரியர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஆனா நீங்க கொஞ்சம் அந்த குவேவும் நெகிரியோட பேரை தான் மாத்த போறீங்க. சரிங்களா? அப்ப நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? குவே கலுபிஸ் adalah makanan tradisional negeri Sabah அப்படின்னு எழுதலாம். சரிங்களா? நீங்க மாற்றியும் எழுதிக் கொள்ளலாம். விளங்கிடுச்சா மாணவர்களே? ஓகே, murid-murid sila jawab dengan betul. Pastikan ejaan yang murid tulis itu mestilah betul dan menggunakan setiap tanda baca yang betul untuk
setiap ayat. Okey.